Our member group. Group leader Nurul Nabila binti Osman A1874417, Nur Damia Darwishah binti Rizal A1888876, Nur Fatihah binti Muhammad Arifin A1887769, dan juga akhir sekali ialah Siti Khadijah binti Haslan A1887249. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu Facultative Bond yang merupakan salah satu tajuk daripada teknologi perawatan air. Pengenalan kepada kolam fakultatif. Kolam fakultatif merupakan kolam yang menggunakan bakteria anaerobik, aerobik dan fakultatif digabungkan kesan dari penyingkiran bahan organik diperoleh daripada air sisa kolam biologi. Kolam fakultatif ini adalah yang paling banyak digunakan dalam kolam penstabilan, di mana kolam fakultatif ini adalah campuran proses aerob dan anaerob, dan kolam ini adalah yang paling mudah. Ianya direka untuk penyingkiran BOD, namun proses anaerob adalah tidak begitu ketara. Justru tiada bau yang dihasilkan bagi proses ini. Kolam fakultatif ini mengurangkan beberapa mikroorganisma yang menyebabkan penyakit oleh pH. Seterusnya, sejarah kolam fakultatif. Kolam fakultatif ini digunakan sebagai unit pertama atau kedua dari suatu rangkaian kolam. Kolam ini memerlukan oksigen proses oksida secara biologi daripada bahan-bahan organik. Masa tinggalnya atau retention time adalah selama 5 hingga 30 hari, dianggarkan dan tergantung pada suhu sesebuah kolam. Kolam fakultatif ini biasanya mempunyai kedalaman 1-2 meter, di mana ianya bertujuan untuk menyeimbangkan oksigen dari proses fotosintesis dan penggunaan oksigen untuk menguraikan zat organik. Fungsi kolam fakultatif. Pertama, memberi kesan kepada kualiti dan kuantiti air. Kedua, mengurangkan bau. Ketiga, sisa disimpan sebagai enap cemar bawahan. Keempat, mengurangkan penghasilan organisma yang menyebabkan penyakit pada air. Dan akhir sekali, berfungsi menguraikan dan menurunkan kepekatan bahan organik yang ada di dalam limbah yang telah diolah pada kolam anaerobik. Kelebihan kolam fakultatif yang pertama, sangat efektif menurunkan bakteria patogen sehingga 60-99%. Yang kedua, biaya operasi murah dan proses yang mudah tanpa keahlian tinggi. Kelemahan kolam fakultatif yang pertama, kolam dapat menjadi sarang kepada makhluk perosak seperti serangga dan nyamuk jika tidak dirawat dengan baik. Yang kedua, berpotensi mengeluarkan bau. Mekanisme kaedah rawatan sekunder. Yang pertama, secara aerobik, iaitu melalui pengasingan, pelarutan dan penghadaman bahan organik dengan memecahkan kebanyakan pepejat organik yang tinggal berhampiran permukaan kolam, iaitu untuk mengurangkan jumlah mikroorganisma penyebab penyakit. Yang kedua, penyimpanan sisa, iaitu simpanan sisa daripada pencernaan serta pepejat tidak terurai akan dijadikan sebagai enap cemar bawah. Kaedah rawatan yang ketiga ialah kolam tambahan, iaitu membenarkan efluent terawat mengalir ke saluran air atau sistem rawatan tambahan. Ia lebih praktikal untuk penyahludupan dan pengadukan yang berkesan. Ia diperlukan apabila kolam terlalu panjang untuk tapak dan mengganggu struktur sedia ada. Yang terakhir ialah penyingkiran BOD, iaitu penukaran efluent secara aerobik kepada karbon dioksida, air dan sel bakteria dan juga alga baharu boleh mengakibatkan penyingkiran BOD. Dalam kolam kedua iaitu kolam fakultatif, alga yang tumbuh di permukaan membekalkan air dengan oksigen yang membawa kepada penghadapan anaerobik dan pengoksidaan aerobik bahan pencemar organik. Disebabkan oleh aktiviti alga, pH meningkat membawa kepada ketidakaktifan beberapa patogen dan volatilisasi amonia. Efluent daripada kolam anaerobik masuk ke dalam kolam fakultatif sekunder ditukar kepada karbon dioksida, air dan sel bakteria dan alga baru dengan kehadiran oksigen. Populasi alga dalam kolam aerobik memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis. Mereka membangun dan menghasilkan oksigen melebihi keperluan mereka sendiri. Oksigen berlebihan ini digunakan oleh bakteria untuk mengurangkan lagi bahan organik dalam efluent. Pengeluaran alga oksigen berlaku di permukaan kolam aerobik hingga kedalaman kira-kira 500 mm yang boleh ditembusi cahaya.
Oksigen juga boleh diperkenalkan oleh angin. Kolam aerobik atau lebih tepat disebut sebagai fakultatif kerana pada praktiknya kolam biasanya lapisan atas aerobik bosan dan lapisan bawah anaerobik. Untuk kolam fakultatif biasa, laju air akan menjadi sebahagian besarnya aerobik pada masa sinaran matahari puncak dan kebanyakan anaerobik pada waktu matahari terbit. Selepas matahari terbit, paras oksigen terlarut secara beransur-ansur meningkat kepada maksimum pada tengah hari. Selepas itu, ia turun ke tahap minimum pada waktu malam. Pada puncak, aktiviti alga ion karbonat dan bikarbonat bertindak balas untuk menyediakan lebih banyak karbon dioksida untuk alga. Jadi, meninggalkan lebihan ion hidroksil dengan keputusan pH boleh meningkat melebihi 9 serta boleh membunuh bakteria najis. Kesimpulan yang dapat dihasilkan adalah kolam fakultatif ini adalah aktif pada siang hari di mana oksigen dibekalkan oleh alga melalui proses fotosintesis yang berlaku. Selain itu, di bahagian lapisan bawah pula berlakunya proses anaerobik di kawasan pepejal termendap atau settle solid. Kolam fakultatif ini berkemampuan dalam meningkatkan proses penguraian bahan organik dan memantau kualiti air berbuangan dengan BOD yang bersesuaian. Justru itu, dengan adanya kolam fakultatif yang mempunyai dua zon yang berperanan mengurangkan beban bahan organik, iaitu zon aerobik di bahagian atas dan zon anaerobik di bahagian bawah, di mana pada tahap lapisan anaerobik ini dapat menghapuskan karbon melalui proses fermentasi, seterusnya menghasilkan gas metana. Zon tengah adalah zon aerob dan anaerob pada kolam ini. Hal ini menjadikan kolam fakultatif ini berperanan besar dalam menstabilkan bahan organik dan memberi impak kepada kualiti air.